Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita akan berbicara berkenaan dengan Ramadan. Yang pertama, saya akan sentuh tentang bilangan rakaat tarawih. Yang kedua berkenaan dengan niat. Yang ketiganya ialah tentang sahur. Boleh tak sahur ni bila dah azan kita perhabis apa yang ada dekat meja tu, kan, apa yang ada dekat tangan. Itu contoh, kan, apa hukum kita dengar azan kita makan juga? Apakah semua ulama kata batal, tidak sah, ataupun ada ulama yang kata sah? Itu antara benda yang kita akan bincang. Selepas itu hukum berkaitan dengan berbuka puasa, dan akhir sekali ialah berkenaan dengan iktikaf kalau sempatlah malam ni. Baik, sidang hadirin mukminin, yang pertamanya ialah berkenaan dengan bilangan tarawih. Yang ni setiap tahun kalau kita yang tak terlibat dengan masjid ni kita tak ada rasa apa-apalah, sebab kita sembahyang ikut suka kita je. Yang selalu bergaduh ni siapa yang jadi AJK masjid. Sebab ada permintaan daripada anak Korea ni yang macam-macam. Ada anak Korea minta 8, kan, ataupun 11. Ada anak Korea minta 20 ataupun 23. Cuma setakat ni saya tak pernah dengar lagi lah, sepanjang saya duduk kuliah di Pulau Pinang dan juga di luar Pulau Pinang, anak Korea bergaduh minta 36. Itu tak ada lagi, kan, 36 ataupun seumpamanya lah 36, 39 tu 40. Tu saya tak pernah dengar, tak tahu sebab apa, kan, mungkin sebab banyak sangat kot. Kan, padahal 20 dengan 8 tu pun sama juga, 8 dengan 20 hak mana banyak, 20 banyak, kan. Tapi yang tu ada masalah lah, ada masalah yang menyebabkan AJK kena mesyuarat banyak kali dan sebagainya, sampai ada pengerusi kena bagi penerangan dan macam-macam lah masalah. Jadi tujuan pada malam ni saya bukanlah nak tarjih pendapat mana yang lebih baik, cuma sekadar untuk bagi kefahaman kepada kita semua, bilangan-bilangan rakaat tu dia ada sebab, kan, kenapa ulama berbeza pendapat. Nak tuan-tuan nak pilih yang mana itu terpulang kepada mesyuarat Korea ataupun terpulang kepada kebijaksanaan masing-masing. Yang pertamanya adalah pendapat yang kata 11 rakaat. Kan, 8 rakaat campur 3 jadi 11. Kan, 8 rakaat campur 3 jadi 11 rakaat. Dan ini adalah pendapat siapa? Pendapat ramai, kan. Antaranya adalah pendapat Imam Malik sendiri, kan, yang mana untuk diri dia berpendapat seperti itu, kan. Nanti kita cerita pendapat Imam Malik yang lain, kan. Pendapat Imam Malik antaranya dia kata 8 rakaat, dan itu yang dia pilih, kan, untuk diri dia. Baik, selepas itu selain daripada itu pendapat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, juga Syekh Albani dan juga pengikut-pengikut dia, murid-murid dia juga berpendapat bahawa yang paling tepatnya ialah 8 rakaat campur 3 witir. Jadi 11 rakaat. Sebab apa? Sebab mereka berdalilkan kepada apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang mana Nabi ni pernah mengimamkan kami. Ini hadis Jabir radhiyallahu anhu. Nabi pernah mengimamkan kami pada satu malam Jumaat, pada satu malam Ramadan, Lailah fi Ramadan, 8 rakaat wal witr. Jadi Nabi semayang 8 rakaat, lepas tu wal witr, dan juga semayang witir. Jadi ini antara nas yang dipegang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Cuma hadis ni tuan-tuan, hadis yang kata Nabi semayang 8 rakaat, lepas tu tambah dengan witir, hadis ni tidak sunyi daripada mendapat kritikan para ulama. Sebab dalam sanad hadis ni ada satu perawi matruk, nama dia Isa bin Jariyah. Tapi walaupun ada satu orang rawi yang matruk, tapi Al-Albani rahimahullahu ta'ala dia kata walaupun begitu tapi ada penguat daripada hadis lain, iaitu hadis Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana wa li fi ghairihi ala ihda asyrata raka'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah jumlah rakaat dalam sembahyang malam dalam bulan Ramadan, dan tidak pula dalam sembahyang lainnya lebih daripada 11 rakaat. Itu punca kan kenapa Al-Albani rahimahullahu ta'ala dan juga murid-murid dia termasuk Imam Malik dan lain-lain mengatakan bahawa hak paling tepat ialah 8 rakaat campur 3 witir, jadi 11 rakaat. Dan dalam Muwatta Imam Malik juga kan, Imam Malik dia bawa satu hadis, iaitu hadis yang mana Umar Khattab memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim Ad-Dari untuk mengimamkan sembahyang. Berapa rakaat? 11 rakaat. Dan As-Sa'ib kata apa? Dia kata imam baca 200 ayat hingga kami bersandar atas tongkat kerana lamanya berdiri, dan kami tidak keluar melainkan bila menjelang fajar. Kalau pakai yang ni tuan-tuan, Syekh Mustafa Al-Adawi kata hadis ni sahih. Kalau pakai yang ni, dia kata apa? Dia kata sembahyang tu punya lama berdiri tu sampai dekat subuh. Kita 8 rakaat kan? Kita 8 rakaat dekat sejam tu habis dah. Tapi hak 8 rakaat walaupun Imam Malik pilih untuk diri dia dan juga Albani dan sebagainya, tapi hadis-hadis ini menunjukkan bahawa walaupun 8 rakaat, tapi 8 rakaat tu satu rakaat tu rakaat yang panjang, yang sangat panjang, 200 ayat. Bukan kata baca kul huwallah kan, kita inna a'tayna betul, Allahu akbar, qul a'udzu birabbil falaq, lepas tu idza jaa semua kita baca ayat lazim. Jadi ini antara punca kenapa ulama ni dia berbeza pendapat, pasal apa pilih 8, 11 ataupun pasal apa begitu begini. Jadi dia adalah beberapa perkara yang menjadi pertimbangan mereka. Maka dengan sebab itu Imam Tirmizi kata apa? Dia kata yang masyhur daripada mazhab Malik ialah 36 rakaat. Walaupun Imam Malik pernah kata 8 rakaat, tapi yang masyhur dalam mazhab Maliki ialah 36 rakaat. Dan sebab apa? Sebab ada asar-asar lain yang menunjukkan Imam Malik berpendapat sedemikian. Itu satu. Baik, itu tuan-tuan nampaklah yang kata 8 ataupun 11 tu sebab apa. Yang kedua, hak 20 rakaat. Kan, ni pun ada sebahagian masjid buat 20 rakaat. Siapa yang kata 20 rakaat? Ini ialah mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau tuan-tuan tengok Hanabilah ni contohnya Saudi lah. Kan, kalau Mekah tu tuan-tuan tengok dekat Mekah Madinah tu 20 rakaat. Sama dengan kita, sebahagian kita di Malaysia, yang mana di tanah suci ni dah lama dah turun temurun, di dua tanah haram memang buat 20 rakaat. Pasal apa 20 rakaat? Mereka ikut siapa? Iaitu antaranya iaitu satu riwayat
yang mana telah menceritakan kepada kami Ali bahawa Ibnu Abi Dhib daripada Yazid bin Khasifah daripada As-Sa'ib bin Yazid, yang mana dia berkata mereka melaksanakan qiyamul lail pada zaman Umar, ala ahdi Umar fi syahri Ramadan bi 20 raka'ah. Dia kata pada zaman Umar, qiyamul lail pada zaman Umar dalam bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat. Ketika itu mereka membaca 200 ayat Quran. Jadi itu adalah contoh kenapa ada yang kata 20 rakaat. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, selain daripada 20 rakaat, ada yang kata 36 rakaat yang kita sebut tadi kan, mazhab Maliki. Ni pendapat yang masyhur dalam mazhab Malik, yang mana Imam Tirmizi kata ini adalah antara yang paling masyhur, qaul yang masyhur dalam mazhab Maliki, yang mana dia cerita bahawa Nabi sembahyang tarawih 3 hari je dalam bulan Ramadan. Maka Imam Malik kata apa? Dalam Al-Mudawwanah Al-Kubra, dia kata apa? Dia kata Amirul Mukminin menghantar utusan kepada aku dan dia nak kurangkan qiyam Ramadan. Dia nak kurangkan qiyam Ramadan. Daripada 36 tu nak bagi kurang. Lalu seorang perawi dalam mazhab Maliki ni, nama dia Ibnu Qasim. Dia kata apa? Dia kata tarawih tu 39 rakaat. 39 rakaat. Pasal apa 39? 36 campur 3 rakaat witir. Jadi 39. Lalu Imam Malik kata apa? Maka aku melarangnya, mengurangi daripada itu. Dan perawi ni kata apa? Inilah yang aku dapati orang ramai melakukannya. Mana dah lama dah orang pakat buat. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab Imam Malik dia duduk di Madinah, dia tengok di Mekah tu kan sembahyang lama. Ada tawaf apa semua. Jadi lama. Waktu ibadat tu lama. Maka atas dasar fastabiqul khairat, kan, berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Yang dia orang tengok bukan bilangan rakaat, tapi yang dia orang tengok tempoh ibadat tu. Maka nak bagi sama dengan tempoh orang tarawih di Mekah tu, maka di Madinah Imam Malik kata kita buat 36 rakaat. Mungkin kita akan tanya, pasal apa Imam Malik tambah? Apa nas yang dipegang oleh Imam Malik untuk dia pergi tambah? Bukan 8, bukan 20, tapi 36. Campur dengan witir jadi 39 rakaat. Baik. Ini antara benda yang dibincangkan. Pasal apa? Sebabnya tuan-tuan sekalian, ramai ulama mengatakan bahawa apabila mereka meneliti nas, terutamanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahawa Nabi tidak menetapkan bilangan rakaat. Nabi tidak tetapkan bilangan rakaat. Kita nak sembahyang berapa rakaat terpulang pada kita. Itu dia punya poin penting. Kenapa Imam Malik sampai tahap dia pergi tambah sampai 36 rakaat, dia nak berlawan dengan orang tarawih di Mekah. Sebab di Madinah tak ada tawaf. Maka ini punca dia. Antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia telah himpun 2 hadis, kan? Dia telah himpun 2 hadis, yang mana 2 hadis ni menceritakan jumlah rakaat yang tidak sama. Iaitu dia kata apa? Dia kata wal jam'u baina hadhihi riwayat mungkin, dia kata mumkinun bi ikhtilafil ahwal. Dia kata jam'u, kita mengharmonikan, compromise, kan, kita mengharmonikan antara riwayat yang berbeza. Satu riwayat kata 11 rakaat, satu lagi riwayat kata 23 rakaat, kan, 8 dengan 20 lah maksud dia. 8 dengan 20, 8 campur 3 11, 20 campur 3 23. Jadi dia kata nak harmonikan
riwayat yang berbeza, nampak macam bertentangan ni, 11 dengan 23 ni macam mana? Dia kata amat memungkinkan dengan kita mengatakan bahawa mereka melaksanakan, dia kata wayahtamil, dia kata anna dhalikal ikhtilaf, dia kata memungkinkan untuk kita kata bahawa mereka buat sembahyang tarawih itu dengan melihat kepada keadaan. Nampak tak? Pasal apa ada riwayat kata 11 rakaat? Pasal apa ada riwayat kata 23 rakaat? Pasal apa tak sama? Maka Imam Ibn Hajar kata memungkinkan untuk kita mengatakan bahawa sembahyang tarawih ni bilangan rakaat dia berdasarkan kepada kita tengok keadaan. Bukan kata mesti buat 8, mesti buat 20, mesti buat 36. Tak. Bukan lagu tu. Maksud dia terpulang kepada keadaan, dia kata. Maka kita boleh faham bahawa perbezaan jumlah rakaat itu disebabkan oleh kadang-kala bacaan setiap rakaat itu panjang dan ada kalanya dia pendek. Ketika bacaan itu panjang, maka jumlah rakaat itu dipanjangkan. Kalau bacaan itu sebaliknya, kan? Kalau bacaan itu sebaliknya, kalau panjang, maka jumlah rakaat disedikitkan. Disedikitkan. Kalau bacaan tu panjang, bilangan rakaat tu jadi sikit. Tapi sebaliknya, kalau bacaan tu pendek-pendek, baca surah pendek, ayat pendek saja, maka jumlah rakaat itu ditambah jadi banyak. Dia kata. Dan ini yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dia kata tengok kepada keadaan. Maka Imam Ibn Abdul Bar, dia kata apa? Dia kata sembahyang malam ni tidak ada jumlah tertentu. Tak ada jumlah tertentu. Dia kata sembahyang malam ada sembahyang nafilah, nawafil. Sembahyang yang kita kata sembahyang sunat, sembahyang tambahan. Yang termasuk di antara amalan-amalan yang baik. Siapa-siapa nak buat banyak, dia buat banyak. Siapa nak buat sikit, dia buat sikit. Benda yang tak patut menjadi punca perbalahan. Jadi siapa yang jadi AJK, kan dia buat mesyuarat nak bincang jumlah rakaat, maka dia bincang dengan melihat kepada orang ramai. Kan, tengok orang ramai macam mana. Kan, kalau nampak orang ramai ni lepas 8 rakaat tak ada habis. Kan, tinggal Tok Imam, Tok Bilal adalah 4-5 orang, bincanglah. Sama ada sesuai tak nak buat 20 atau kita nak buat 8. Tapi jangan tanya saya lah, ni ustaz orang nak pakai nak buat 2 rakaat boleh tak? Kan? Yang tu bincanglah, kan? Bincang sama-sama AJK nak buat berapa banyak. Baik. Imam Nawawi kata apa tuan-tuan? Imam Nawawi dia bawa pendapat Qadhi Iyad dalam syarah Muslim. Imam Nawawi ni dia ada syarah dia. Itu syarah Sahih Muslim. Maka dia petik pendapat kata-kata Qadhi Iyad. Dan Qadhi Iyad kata apa? Dia kata wala khilaf annahu laysa fi dhalika hadd. Dia kata tidak ada khilaf dalam masalah tersebut, iaitu tidak ada batasan rakaat. Ni Qadhi Iyad kata. Dan ini dipetik oleh Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ni tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Dia kata tak ada khilaf di kalangan ulama. Dia kata bahawa masalah ni sembahyang malam ni tak ada batasan rakaat tertentu. Banyak mana, sikit mana, tak ada. Kan, tidak ada had yang tertentu. Dia kata sembahyang malam adalah di antara ketaatan yang mana siapa nak tambah rakaat dia, banyaklah pahalanya. Siapa tambah lagi banyak pahalanya, mudah-mudahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habis tu yang duk berbeza pendapat ni sebab apa? Dia kata Imam Nawawi, dia petik kata-kata Qadhi Iyad, dia kata khilaf di kalangan ulama ini hanya berkenaan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dia pilih untuk dirinya sendiri. Maknanya yang khilaf ni tentang Nabi buat berapa rakaat dan Nabi buat tu untuk diri dia. Yang mana kita ni dalam kehidupan kita di Penang, kan, di balik pulau ni dengan masjid kita ni, maka terpulang kepada ahli jawatan kuasa dengan mengambil kira, kan.
keadaan masyarakat. Kalau kita nampak masyarakat ni nampaknya cara kita nak tarik orang ramai untuk datang ke masjid kan dengan buat bilangan rakaat tertentu, maka kita buatlah sebagaimana yang kita nampak ramai orang suka. Kan? Yang penting kita dapat tarik lebih ramai orang untuk datang ke masjid, untuk menyintai ibadat dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Manakala pendapat Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata sembahyang malam dalam bulan Ramadan, Nabi tidak hadkan bilangan yang tertentu. Yang Nabi buat ialah Nabi tidak tambah dalam bulan Ramadan atau bulan-bulan selain Ramadan lebih daripada 13 rakaat. Itu kata Imam Ibn Taymiyah. Dia kata dalam Ramadan ke luar Ramadan ke sama, tak lebih maksimum 13 rakaat. Tapi dia Imam Ibn Taymiyah kata tapi Nabi semayang bukan pendek, Nabi semayang panjang, lama. Nabi semayang lama. Bila Umar Khattab jadi khalifah, dia kumpulkan orang ramai dan Ubay bin Ka'ab dilantik, dipilih sebagai imam. Maka dia buat 20 rakaat, lepas tu tambah dengan witir 3 rakaat. Tapi dia buat dengan cara setiap rakaat itu bacaan tu lebih pendek kan. Cuma rakaat je tambah, bacaan pendek. Sebab apa buat macam tu bagi pendek-pendek? Sebab itu lebih mudah dan ringan untuk orang ramai berbanding dengan kita buat satu rakaat tapi baca dengan bacaan yang panjang. Manakala ada salafus salih yang sembahyang malam sampai 40 rakaat, betul ada yang sembahyang malam sampai 40 rakaat. 1000 rakaat tak ada tuan-tuan. Itu cerita kita tak tahu dari datang daripada mana lah. Duk cerita 1000 rakaat kita letak kat tepi. Hak ada yang ulama bincang 40 rakaat. Yes, ada 40 rakaat. Lalu mereka witir dengan 3 rakaat. 40 witir 3 rakaat. Ada juga yang semayang malam 36 rakaat, lepas tu witir 3 rakaat. Maksud dia kalau tuan-tuan rajin nak semayang pada bulan Ramadan, buat hal ni. Kan 36 ke 40 ke, kalau rajin lagi buatlah tambah, sebab tidak ada had, kan tidak ada bilangan. Mudah-mudahan siapa yang tambah lebih banyak itu dia akan dapat pahala yang lebih banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang kita cakap malam ni untuk orang ramai. Kan untuk kita buat di masjid untuk orang ramai. Siapa yang nak buat sendiri, dia nak tambah banyak mana, itu terpulang kepada dia. Dan dia kata bahawa yang lebih utama adalah dengan melihat kesesuaian jemaah. Itu kata Imam Ibn Taymiyah. Dia kata tengok kesesuaian para jemaah. Dia kata kalau jemaah suka dengan rakaat yang panjang, maka eloklah buat sembahyang dengan 10 rakaat tambah dengan 3 rakaat. Buat 10 tambah 3 jadi 13. Tuan-tuan tahu negeri mana buat 10? Bukan 8, 10. Negeri 9. Negeri 9 ni dia ikut Ibn Taymiyah. Kan? 10. Kan? Negeri lain, negeri hak kata sunnah lah apa semua ni 8 je. Negeri hak tak berapa suka dengan Ibn Taymiyah, dia serupa dengan Ibn Taymiyah. Dia mungkin tak sengaja kot. Jadi kebetulan tu sama. Kebetulan tu sama. Ibn Taymiyah kata 8, 10. Kan? Tambah 3 jadi 13. Jadi siapa yang suka dengan pendapat Ibn Taymiyah, dia boleh buat 10. Kan 10 tarawih. 10 tu tarawih. Campur 3 witir jadi 13. Baik. Dan dia kata Imam Ibn Taymiyah kata inilah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam bulan Ramadan, dalam bulan-bulan lain, dan itulah yang terbaik. Ini pendapat Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala. Lalu dia kata kalau tak mampu buat panjang, buat pendek-pendek jadi 20 sebagaimana yang sebahagian kita di Malaysia buat 20, dan inilah yang dilakukan oleh ramai di kalangan para ulama. Sebab mereka mengatakan bahawa 20 rakaat itu kira pertengahan antara 8 dengan 10 tadi dengan hak 36, 39, 40 tadi. Ada kata itu dikira sebagai pertengahan. Jadi maka dia kata apa?
Imam Ibn Taymiyah kata, dia kata sesiapa yang menyangka bahawa sembahyang malam dalam bulan Ramadan ada bilangan tertentu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tak boleh lebih daripada 11 rakaat, tak boleh kurang daripada 11 rakaat, maka sungguh dia telah silap, dia keliru. Maknanya boleh. Tuan-tuan rasa hari tu tak larat, dia kata, macam mana ustaz, boleh tak saya nak buat 2 rakaat je? Rasa tak larat nak buat 2 je. Boleh tak? Boleh. 2 kan? Tapi hak kita standardize di masjid, pilihlah nak buat 8 ke 10 ke 20. Tapi kalau tuan-tuan sendiri rasa 8 pun tak dan dengan masalah anaknya apa semua, nak buat 2 rakaat je, boleh kan? Sebab Imam Ibn Taymiyah kata tak ada had, nak kurang daripada tu pun boleh, nak lebih pun boleh, tanpa ada bilangan tertentu. Itu yang kata sembahyang malam dalam bulan Ramadan. Dia kata tarawih dalam bulan Ramadan. Jadi itu yang pertama, tuan-tuan sekalian. Jadi kesimpulan kita untuk yang isu bilangan tarawih ini, bagi individu kan, bagi individu terpulang. Paling sikit nak buat 2, 4 apa semua terpulang kan. Ataupun nak ikut yang di masjid 8 ataupun 20, nak tambah lagi lepas tu 30 lebih kan. Tambah lagi 40 sebab kita rajin sangat hari tu, seronok sangat semayang, tidak ada had kan, tidak ada had. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, berkenaan dengan niat. Baik, niat ni saya sebut secara ringkas, tapi yang pentingnya tuan-tuan sekalian, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia bawa satu hadis. Hadis ni saya baca terjemahan je. Baik, barang siapa yang tidak berniat pada waktu malam, pada malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Baik, yang ni kita dah faham dah. Baik, cumanya tuan-tuan sekalian, baik, apa yang pentingnya ialah niat itu dalam hati kan, niat itu dalam hati, itu yang penting. Maka siapa yang terlintas, walaupun dia tak sebut nawaitu dalam hati dia, dia tak sebut sahaja aku berpuasa, tapi dia terlintas dalam hati dia, dia nak puasa pada hari esok, maka itu sudah dikira sebagai niat. Itu sudah dikira sebagai niat. Terlintas je, itu dikira sebagai niat. Baik, siapa yang langsung tak terlintas, dia seronok sangat hari tu, dengan tarawih pun tak semayang kan, seronok sangat, tak ingat esok tu bulan, tak ingat bulan ni bulan Ramadan, tak ingat esok tu masih lagi puasa, dia seronok, tak tahu dia buat apa, main roller coaster ke apa, kita tak tahulah, langsung tak teringat apa, orang pi masjid pun dia tak pi semayang tarawih kan, tiba-tiba sudah bangun pagi esok, subuh-subuh pun terlepas, tak niat semalam. Apakah sah puasa dia pada hari tu? Tak, tidak sah, sebab dia langsung tak terlintas kan untuk dia berpuasa. Cuma tuan-tuan sekalian, para ulama dia bincang kan, nak cerita niat tu apa dia kan, niat tu apa dia. Dia kata bahawa contohnya yang disebut oleh Syekh Muhammad Salih bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dan lain-lain ulama yang lain, mereka mengatakan bahawa apa-apa yang dilakukan oleh individu itu yang menunjukkan persediaan dia untuk puasa pada hari esok kan, dia ada persediaan untuk puasa pada hari esok. Contohnya apa? Sahur lah yang paling mudah kan, sahur. Walaupun dia tak bersahur, pasal apa? Tidur nyenyak sangat, tapi malam tu sebelum tidur tu dia dah perangat, dia dah panaskan benda kat dapur, ataupun dia pergi ambil Maggi, mana Maggi, duk cari Maggi, orang tanya pasal apa, nak sahur, ambil Maggi letak atas meja, pergi tidur, bangun-bangun pukul 7 kan, bangun-bangun pukul 7. Sah tak puasa dia? Ada niat tak? Ada niat. Pasal apa? Yang dia pergi ambil Maggi tu kenapa? Sebab dia nak sahur. Sahur tu sebab apa? Sebab nak puasa esok. Maka itu contoh mudah untuk pengetahuan tuan-tuan, walaupun tuan-tuan tak letak dalam hati tuan-tuan nawaitu kan, sauma ghadin tu dalam hati sekalipun, tapi bila tuan-tuan buat aktiviti ataupun ada persiapan yang menunjukkan bahawa tuan-tuan nak puasa pada hari esok, maka itu dikira sebagai niat puasa. Duduk dekat rumah, mak tanya kan,
nak sahur apa malam ni? Pagi esok. Nak sahur apa? Tengok tak ada benda. Mak kata pergilah beli. Kan? Pergilah beli. Roti John ke, apa ke, burger ke apa. Tengoklah apa yang anda belilah. Kan? Telur ke apa, satu bekas apa semua, pergi beli. Lepas tu letak kat rumah, kita masuk, tidur. Sedar-sedar, dah subuh esok. Itu dikira niat. Sebab kita buat benda yang menunjukkan persiapan yang kita nak puasa pada hari esok. Sebab tu kita kata bahawa walaupun tuan-tuan tak masukkan dalam hati tuan-tuan nawaitu sauma, itu lafaz niat. Itu yang tuan-tuan kena beza. Itu ialah lafaz niat yang disusun oleh para ulama untuk memudahkan kita. Baik. Itu tentang niat secara ringkas. Kemudian berkenaan dengan sahur, kan? Berkenaan dengan sahur. Baik. Bila kita sahur tuan-tuan sekalian, maka sahur ni kita nak berhenti bila? Sahur ni tuan-tuan, kita kena berhenti bila terbit fajar. Sebab apa? Sebab Quran sendiri sebut, surah Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Kan Allah Taala sebut dalam surah Baqarah ayat 187, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, iaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Jadi Allah Ta'ala yang kata macam tu, maka itu menunjukkan bahawa siapa yang makan bila dah masuk subuh, maka tidak sah puasa dia. Baik, ringkas cerita. Bila katalah subuh pukul 6, kan, subuh pukul 6. Dalam kalender kita 5.50 dia tulis 10 minit tu sebagai waktu imsak. Tu istilah hak kita pakai di Malaysia lah, walaupun imsak sebenarnya ialah subuh, kan, tak apa. Hak buat 10 minit tu tuan-tuan, kita bolehlah panggil itu lampu kuning. Lampu kuning. Nak peringat, kan, kalau nak berhenti bolehlah, kan, slow. Itu maksud dia. Yang kata imsak 10 minit, bukan kata tak boleh makan, bukan kata batal puasa kalau makan. Waktu imsak 10 minit tu, maksud dia lampu kuning, bagi warning. Lagi 10 minit, kan, lagi 8 minit, lagi 6 minit, kena tahulah yang tu. Baik, itu satu. Yang kedua, azan subuh. Azan subuh ni dia ada dua tuan-tuan. Satu, azan subuh yang memang dilaungkan pada waktu fajar dah terbit, memang waktu subuh sungguh. Satu lagi azan subuh yang dilaungkan yang mana kita zon, sangkaan kita, kan. Ini ada dua. Maka dalam hal ini, kan, kalau kita dengar azan subuh, maka hendaklah kita berhenti makan dan minum, kan. Kalau kita yakin, kan, waktu tu dah masuk subuh, maka Imam Nawawi kata wajib dikeluarkan apa yang ada dalam mulut. Itu kata Imam Nawawi. Ulama di kalangan ulama mazhab Hambali seperti bin Bas pun, dia kata bahawa kalau dah masuk subuh, kita yakin dah masuk subuh, kalau ada dalam mulut wajib dikeluarkan. Itu pendapat bin Bas. Baik. Kemudian macam mana pula kalau dekat tangan kita ada lagi makanan yang kita belum habiskan? Maka pada waktu itu sebaik-baiknya kita jangan teruskan makan sahur. Baik. Sekarang ni masjid kita laungkan azan ikut jam, kan, ikut jam. Subuh pukul apa? 6.24, kan. Katalah subuh 6.24. Bilal datang ke masjid kita, dia tengok jam 6.24 waktu masuk subuh, dia tengok jam betul sekarang 6.24, dia laungkan azan. Dia laungkan azan, dia ikut apa? Dia ikut jam. Baik, tuan-tuan tengok. Berkata Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid kata apa? Dia kata tidak diragui
bahawa kebanyakan muazzin zaman kita hari ni mereka melaungkan azan berdasarkan kepada takwim, jadual tu ni yang dekat skrin TV. Jadi mana-mana masjid surau bila dia nak laung azan dia tengok yang tu. Dan setahu saya tak ada lagi lah Tok Bilal tempat kita dia nak laung azan dia tengok fajar dulu, tak ada kan. Kamu pukul ni tengok fajar, dia teropong dia tengok mana ada fajar, tak ada. Dia datang masjid, dia tengok dekat skrin TV tu kan, masuk waktu dia laung azan. Hak tu mana-mana buat macam tu. Mungkin tak tahulah ada seorang dua hak pelik yang tu kita tak tahu. Tapi zaman kita hari ni semua berpegang kepada takwim dekat skrin TV tu. Dia kata apa? Kebanyakannya tidak melihat fajar tapi melihat kepada takwim, dia kata. Maka kalau ini yang dilakukan, tidaklah dianggap sebagai keluarnya fajar secara yakin, dia kata. Bila laung azan tu 6.24 subuh tu, dia kata itu bukan fajar yang yakin. Maka sesiapa yang makan semasa azan yang dilaungkan dengan sebab tengok kepada takwim, dia kata puasa dia masih sah. Oh, ni best. Ni terutamanya siapa yang suka bangun lambat kan, bangun-bangun azan dah kan, azan dah kan, tengok-tengok kat luar gelap lagi. Maka Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid kata apa? Laungan azan itu zanni kan, benda zanni, belum yakin, sebab asalnya malam. Kita hukum asal tu malam. Tapi maghrib jangan buat lagu tu, maghrib bahaya. Untuk subuh, subuh asal dia malam. Dia nak pergi pada siang tu, maka al-yakin la yuzal bisyak. Yakin ni dia tidak dihilangkan dengan syak. Selagi kita syak, tapi hak yakin tu dia tak hilang. Maka bila kita tak yakin lagi subuh, hukum malam tu kekal. Jika masih malam. Maka sebab tu Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid kata, dia kata kalaulah azan itu dilaungkan sebab tengok jam, tengok takwim, maka itu bukanlah fajar yang yakin. Maka sesiapa yang masih makan sahur sewaktu azan seperti itu dilaungkan, puasanya masih lagi sah kan. Tetapi dia kata hak lebih berhati-hatinya, dia kata precaution, ihtiyat, ialah berhenti makan. Kalau nak hati-hati, stop. Nah, tapi kalau rasa tak boleh ni, lapar aku ni lagi, kalau aku tak makan, dia makan dulu, sah puasa dia. Yang tak sah macam mana? Dia nampak dekat langit fajar, dia makan juga, itu tak sah. Kan? Tak ada lagi separuh nasi ni, sayang ni nasi kandak beli sana kan, nak apa habis. Hak tu Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid kata tidak sah, sebab nampak dengan mata kita. Sebab ayat Quran kata puasa makan sampai nampak benang putih benang hitam tadi, ayat yang kita baca tadi. Maka dia kata kalau dah masuk subuh kita makan juga, dah clear dah fajar tu, maka itu tidak sah, puasa kita batal. Boleh beza kan? Boleh beza. Itu baik. Macam saya bagi contoh dalam kuliah-kuliah yang dululah, tuan-tuan bangun terkejut kan, jam apa tak tengok, makan. Tengok gelap lagi kan? Tengok dekat luar gelap lagi, makan. Tiba-tiba dengar masjid qomat dah. Kan, masjid qomat. Mana bila qomat dah 10 minit selepas subuh. Setengah masjid qomat tu 15 minit selepas subuh. Maka bila kita dengar yang tu, baru kita stop. Faham tak? Kita bangun tu kita tak tengok jam, kita tak tahu kelam kabut makan apa yang ada, tiba-tiba dengar orang qomat, maka kita stop. Faham kan? Sebab apa? Sebab kita tidak yakin lagi pada waktu tu. Baik. Kemudian adalah cerita berkenaan dengan bolehnya kita makan walaupun azan yang kedua kan, yakni azan masuk subuh. Tapi itu pendapat itu bukanlah pendapat 4 mazhab dan bukan pendapat jumhur ulama. Dan itu ada perbezaan pendapat di kalangan ulama, dan termasuklah Lajnah Daimah lil Buhuth al Ilmiah wa Ifta' kerajaan Arab Saudi pun tidak berpegang kepada pendapat yang kata walaupun masuk subuh boleh perhabis. Tak. Dia kata
sebagaimana bin Bas, dia kata bahawa bila masuk subuh memang tak boleh makan, kan? Kalau ada dalam mulut pun kena dikeluarkan, sebab ayat yang kita baca tadi, makan minum sampai jelas terang bagi kamu benang putih daripada benang hitam. Maksud dia apa? Fajar, kan? Maksud dia fajar. Maka itu adalah dalil, kan, yang digunakan oleh Lajnah Daimah untuk mengatakan bahawa tak boleh kita makan bila dah yakin masuk subuh. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa, kan? Nabi buat apa ketika berbuka puasa? Maka yang pertamanya ialah segera berbuka puasa. Kita jangan buat macam setengah orang yang mana dia tunggu separuh azan baru dia buka puasa sebab dia nak yakin sungguh. Tak, yang tu bukan ajaran, itu bukan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Azan sahaja Allahu Akbar tu kita terus makan. Kita terus berbuka puasa. Tidak perlu tunggu sampai pertengahan azan ataupun habis azan ataupun lepas sembahyang maghrib dan sebagainya. Tak payah. Kan? Sebab apa? Sebab hadis muttafaqun alaih, Nabi kata la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia akan sentiasa berada dalam kebaikan selama mana mereka menyegerakan berbuka. Maksud menyegerakan berbuka apa dia? Iaitu bila masuk waktu terus berbuka, bukan sembahyang dulu. Bukan sembahyang dulu. Kan? Berbuka dulu, kan, baru sembahyang. Cuma kita nak imbang perintah menyegerakan berbuka dan perintah menyegerakan sembahyang, maka kita buka dulu hak ringkas, lepas tu kita sembahyang. Lepas tu nak makan yang heavy selepas daripada waktu kita sembahyang. Siapa yang melewatkan berbuka puasa ni? Sunnah puak Syiah Rafidah. Kan, Syiah Rafidah dia tiru puak-puak Yahudi dan Nasrani dalam isu berbuka puasa. Kan, Yahudi dia puasa, tuan-tuan sekalian, dia buka bila? Dia tunggu betul-betul malam. Kita betul-betul malam juga, tapi maksudnya dia ni betul malam macam mana? Tunggu sampai nampak bintang, gelap sampai nampak bintang ke atas tu, barulah dia buka puasa. Itu Yahudi. Kita sunnah Nabi kita ialah masuk maghrib sahaja, bermula sahaja malam tu, tak kira lah nampak bintang ke tak nampak bintang ke, cerah lagi ke dah gelap ke, tak kira, masuk sahaja waktu maghrib, bermulanya sunset, tenggelamnya matahari, maka kita disanjurkan untuk segera berbuka puasa tanpa perlu tunggu sembahyang maghrib. Tak payah, kan? Buka puasa dulu, lepas tu baru sembahyang maghrib. Dan kita disunnahkan berbuka dengan rutab, kurma basah. Yang ni kita dah cerita banyak kali, kan. Lepas tu kalau tak ada rutab, kita berbuka dengan tamar, kurma kering. Kurma basah tak ada, kurma kering, kan. Kalau tak ada juga dengan seteguk air. Cuma ulama-ulama mazhab Syafi'i sebagai contoh, mereka mengatakan bahawa kalau tak ada kurma, boleh dikiaskan dengan makanan hak manis, kan, buah-buahan hak manis. Walaupun ada ulama lain tak bersetuju, tapi itu saya cerita secara ringkas bahawa ada ulama Syafi'iyah dia kata kalau tak ada kurma basah tak ada, rutab tak ada, kurma kering pun tak ada, tamar pun tak ada, dia kata cari buah lain yang manis sebagai ganti kepada kurma. Kalau tak ada buah yang manis, cari makanan lain hak manis. Sebab apa? Sebab nak bagi tenaga kepada kita. Ini kita panggil soal ta'akkuli, kan. Kenapa rutab, kenapa tamar? Sebab manis dia tu, gula dia tadi bagi tenaga segera kepada kita. Jadi menyebabkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahawa dianjurkan kita menggantikan kurma itu dengan makanan manis jikalau tidak ada kurma di sisi kita. Ini disebut dalam kitab Kifayatul Akhyar. Kitab Kifayatul Akhyar ni antara kitab yang dianggap mengandungi qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, kan. Lepas tu bacalah bismillah dan sebagainya. Yang ni pun doa-doa yang pernah kita bincang sebelum ni, kan. Berkenaan dengan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu, itu adalah riwayat yang dhaif.
Tapi siapa nak baca dia boleh baca kan, dia bukan kata dilarang, bukan kata bid'ah kan, cuma dia dhaif. Kita tak boleh secara pasti menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Yang adanya ialah dhahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah, yang mana Nabi bila dia berbuka, Nabi sebut rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insya-Allah. Yang ni pun ada juga perbahasan di kalangan para ulama mengatakan bahawa ini bukan doa berbuka puasa. Jadi itu ada banyaklah pendapat-pendapat di kalangan para ulama. Yang pastinya bila kita nak buka puasa kita baca bismillah. Itu yang pasti kan. Hak lain tu berlaku khilaf di kalangan para ulama. Termasuklah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dia masukkan doa-doa tadi kan, Allahumma lakal sumtu dan sebagainya. Baik, kemudian berdoa secara umum ketika berbuka. Bila kita berbuka puasa ni tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut thalathah, ada tiga kan, ada tiga orang, la turaddu da'watuhumul imam, la turaddu da'watuhum, yang mana doa dia tidak ditolak oleh Allah. Siapa dia? Yang pertama al-imamul adil, yang kedua was-saimu hina yuftir, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Maka kita kena ambil peluang bila kita buka puasa, maka masa berbuka tu, masa sedang berbuka puasa tu, ambil peluang doa yang simple. Kalau doa yang panjang pun semua nanti nak makan pun tak boleh. Kan? Kita minta benda yang simple. Contohnya anak kita ni nakal, ya Allah jadi anak yang soleh. Kan? Masa kita buka tu, masa kita berbuka, ambil peluang. Ya Allah jadikan anakku yang soleh. Anakku ni nakal, ya Allah jadikan dia soleh, sebagai contoh. Ya Allah aku ni tak ada duit, bagilah aku pendapatan yang lebih, ya Allah. Kita minta benda-benda yang simple. Masa tengah makan, masa tengah berbuka puasa tu kita minta dengan Allah. Baik, kemudian akhir sekali tuan-tuan sekalian, berkenaan dengan i'tikaf, saya sebut secara ringkas kan, berkenaan dengan i'tikaf. I'tikaf ini boleh di mana-mana kan. Kita bercakap ni khususnya merujuk kepada 10 malam akhir kan, 10 malam akhir. Tetapi tempatnya mesti di masjid kan, mesti di masjid kan, termasuk orang perempuan kan, termasuk orang perempuan. Para ulama berbeza pendapat masjid yang macam mana kan, masjid biasa sembahyang 5 waktu atau mesti masjid yang ada sembahyang Jumaat dan sebagainya. Imam Malik kata boleh di mana-mana masjid sekalipun, sebab hukum dia umum kan. Dan ini juga pendapat Imam Syafi'i. Cuma Imam Syafi'i kata masjid itu adalah masjid yang sembahyang Jumaat. Tujuan dia apa? Tujuan dia supaya bila kita i'tikaf, bila datang waktu sembahyang Jumaat kita tak perlu keluar kan. Itu adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian perempuan juga beriktikaf dalam bulan Ramadan kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis di mana Nabi ni dia biasa iktikaf, dan Aisyah minta izin dengan Nabi untuk beriktikaf bersama-sama dengan Nabi, dan Nabi mengizinkannya. Jadi itu menunjukkan bahawa orang perempuan juga beriktikaf di masjid, tapi dengan syarat dapat izin suami, dan yang keduanya tidak terdedah kepada fitnah. Kan, berapa lama iktikaf tuan-tuan sekalian? Yang ni para ulama berbeza pendapat kan. Ada yang kata paling minimum 1 hari. Kan, ada yang kata kurang tak sampai sehari pun tak apa. Kan, Imam Malik kata apa? Minimum 10 hari. Itu pendapat Imam Malik. Bila dia kata nak kata iktikaf ni minimum 10 hari. Tapi Imam Malik juga dalam riwayat dia yang lain mengatakan bahawa tak apalah, minimum 1 hari ataupun 2 hari. Dan macam-macam pendapat. Dalam mazhab Syafi'i, walaupun duduk 1 saat pun itu dikira sebagai i'tikaf kan. Itu walaupun tidak puasa sekalipun kan. Dan majoriti ulama mengatakan bahawa i'tikaf tidak ada batasan waktu minimum. Walaupun 1 detik, 1 saat kita masuk masjid, kita niat i'tikaf, insya-Allah dapat pahala iktikaf di sisi Allah Ta'ala, waktu siang ke waktu malam dan sebagainya. Maka itu yang dibincangkan oleh para ulama. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang penting kita ambil peluang bila kita masuk bulan Ramadan kan, bila kita bercakap tentang 10 malam akhir,
Kalau tak ada peluang nak duduk lama pun, singgah sekejap masjid, sekejap macam mana pun tak apa, niat iktikaf, mudah-mudahan ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita menghadapi suatu ibadat yang kita akan lipat gandakan dalam bulan Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.